Okay guys, Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Saya record ni malam lah, so selamat malam, 9:30 malam. Baik, jadi sekarang ni kita berada di class work. Okay, class work untuk data trade system. So bagi sesiapa yang nak tengok dia punya syllabus, boleh tengok dekat sini. Saya masih lagi sedang menyusun satu persatu syllabus yang dirasakan sesuai dan relevan dengan perkembangan apa yang dibincangkan. Okay, so ini topik yang pertama, basic forex. Lebih kurang kita akan bincangkan dalam ni. Penerangannya adalah berkenaan dengan apa itu forex trading, apa itu harga kod, apa yang berlaku pada sell transaction dan sebagainya. So make sure korang boleh dapat jawapan untuk 3 soalan yang saya sepintas lalu sebut tadilah. Baik. So untuk topik yang kedua pula merupakan simulation. Macam mana nak kira kekuatan yang kita apply currency strength meter tu dalam data trade system, dalam business punya terms macam mana kan, secara kasarnya lah. Okay, supaya korang dapat relatekan logiknya dalam real business dengan apa yang korang nampak dalam data trade system. Seterusnya pada topik yang ketiga ialah penjelasan berkenaan dengan currency strength meter. Okay, yang pertamanya yang skill yang besar 0 ke 10, kemudian saya kecilkan lagi, saya zoom in lagi hanya kepada satu skill sahaja, yang saya sebutkan dalam video ni 8 dan 2. Okey, jadi topik yang seterusnya sebenarnya saya terus nak kepada satu topik yang mana kita nak menentukan kalau 10 kosong, okey, currency A, currency B, mana satu, nak jual ke nak beli kan, kalau kata dia dalam bentuk forex pairing. Okey, so sebelum saya terangkan berkenaan dengan topik yang kelima, saya akan terangkan topik yang keempat dulu. Okey, sebab saya takut ramai yang kurang macam mana tak berapa nak alert lah. Currency as a base, currency as a code ni tak berapa nak alert. So saya dah siapkan satu pin, lebih kurang penerangan berkenaan dengan currency ni tadi. Baik, kita mulakan dengan jenis currency dulu. Okey, dalam forex trading, dalam data trade system, especially data trade system lah, saya memberikan tekanan kepada 8 jenis mata wang seperti yang tuan-tuan boleh nampak. Okey, USD, Euro, GBP, AUD, JPY, CHF, NZD, CAD. So kesemuanya ada 8 currency yang kita kenal ini sebagai major currency. Baik, apa dia minor currency? Minor currency ni pula macam contoh HKD, SGD, Singaporean dollar, Brunei dollar, apa singkatan ni saya tak ingat lah, NOK, ZAR dan sebagainya. So itu saya gelarkan sebagai minor currency. Sekarang ni saya hanya akan memberikan fokus kepada major currency sahaja yang ada 8. Okay, baik, itu in term of currency. Now pairing. In term of pair, kita ada dua jenis pair dalam data trade system. Yang pertama major pair, yang kedua cross pair. Regardless korang nak panggil dia cross pair, minor pair dan sebagainya, terpulang. Tapi bahasa mudahnya saya renamekan dia macam ni lah. Okay, so major pair tu tadi, major pair untuk data trade system ataupun boleh kata generally lah. Okay, Euro, USD, GU, AU, UJ, USHF, NU dan UCAD. Okay, pasangan yang melibatkan US dollar, okay, pasangan yang melibatkan US dollar, yang tu kita kenal sebagai major pair. Boleh, kalau perasan dekat bahagian belakang ni dia tak ada dollar. Saya tak bubuh dollar kat belakang ni. Belakang ni langsung tak ada US dollar. Okey, hanya bahagian depan sahaja. Dan terdapat 7 pasangan untuk major pair, seperti yang boleh dilihat lah. Dan rumusannya ialah 3 pasangan currency US dollar sebagai base dan 4 pasangan USD sebagai kod. Nanti kita pergi dekat sini. Okey, baik. So untuk gandingan pair Euro pula, Euro GBP, AUD, EJ, eSHF, EN dan ECAD. Untuk Euro termasuklah yang berada di sini, okey, kesemuanya Euro berada di bahagian hadapan. Okey, untuk GBP pula, okey, GA, GJ, GSHF, GN, GCAD, 6 pasangan GBP sebagai base, 1 pasangan sahaja GBP sebagai kod.
kat mana? Kat sini, Euro GBP. Yang tu sahaja GBP duduk kat belakang. Okay, so AUD JPY, AUD CHF, AUD NZD, AUD CAD, 5 pasangan AUD sebagai base. Okay, so yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 pasangan AUD sebagai base. Seterusnya AUD sebagai kod kat mana? Euro AUD, GBP AUD. Siap. Okay, untuk AUD. Seterusnya untuk JPY. Okay, JPY ni senang cerita semua kat belakang lah, kita tak payah nak tengok dah kan, semua orang tahu. Okay, dan CHF pula. CHF pula satu pasangan sahaja CHF sebagai base. Apa dia? Yang ni. Dekat situ je. Yang lain-lain semuanya CHF sebagai kod. Kemudian last sekali NZD CAD, yang mana 4 pasangan NZD sebagai base. Okay, saya buat yang base dulu. NZD USD 1, NZD JPY 2, NZD CHF 3, NZD CAD 4. So 4 base, 3 lagi kod. 3 tu dekat mana? Euro NZD, GBP NZD dan AUD NZD. Okay, itu sahaja untuk NZD. Baik, so sekarang ni saya nak zoom out sikit. Kalau korang perasan, dia macam ada kembar tau, tapi kembar yang terbalik, kembar yang tak seiras. 3 pasangan USD sebagai base, 4 pasangan NZD sebagai base dan 3 sebagai kod. Nampak? Tu pair dia. Okay, Euro pula 7 pasangan, kesemuanya base. Okay, saya kecilkan sikit sebab saya takut termasuk dengan GBP sekali. Nanti saya nak terangkan GBP pula. Ni dia JPY. GBP rasanya korang dah nampak dah, dengan CHF. Tu pasangan dia. Nampak? Susunan pasangan tu kan? Yang ni dengan hujung ni, yang ni dengan yang ni, yang ni dengan yang ni, AUD tengah-tengah. Okay, so tak ada apa-apa pun lah kan, cumanya just nak tunjuk lah kan, agak menarik lah benda tu. Okay, so apa yang penting untuk korang tahu dia base ataupun dia code? Dia penting sebab kita nak membuat decision. Bila mana kita menggunakan data trade system, first analysis kita adalah single currency. Kemudiannya kita mencari gandingan dia. Okay, normally kita nak fokus pada buy. Bila kita nak fokus pada buy, so aim kita adalah kosong. Ingat balik dalam syllabus yang lepas-lepas, currency yang kosong ni, kalau ni kita nak buy sebab dia tak ada demand kan. So bila mana kita nak buy, kita akan cari pairing currency yang maksimum, iaitu 10. Okay, sebagai contoh, sekiranya AUD kosong, contoh sekiranya AUD kosong, saya buat kat sini, AUD sama dengan kosong, USD sama dengan 10. Kosong. Baik, so AUD USD. Okay, dalam forex AUD USD, dia punya pairing dia dekat sini. Yang kita nak buy ialah yang kosong ni. Okay, jadi bila mana kita nak buy, kita nampak AUD kat depan. Fokus pada currency buy. Jadi bila mana kita nak buy AUD ni dia bergerak ke atas, dia sebagai base, dan kita akan buy AUD. Okay, sepintas lalu lah, saya sekadar sebut sepintas lalu sahaja. Baik, seterusnya kalau kata kita nak buy, kejap saya buat contoh, AUD sebagai kosong, Euro sebagai 10. Contoh kita ambil case AUD sebagai kod pula, yang ni. Okay, yang ni. Dalam case ni AUD sebagai kod. Baik, bila mana kita nampak AUD sebagai kosong, kita nak buy AUD. Pergerakan kod ialah pergerakan dari bearish, dia menurun ke bawah. Okay, so kita akan sell dia. Okay, saya sekadar sebut sepintas lalu sahaja. Video ini bukan bertujuan untuk menerangkan mana satu nak buy, mana satu nak sell, nak buat macam mana dan sebagainya. Tidak, just nak menerangkan jenis currency. Okay, berapa major currency, major pair tu apa dia, cross pair tu apa dia, dan kedudukan setiap satu currency dalam pasangan-pasangan yang ada dalam forex trading.
berapa sebagai setiap currency, berapa sebagai base dan berapa sebagai code. Itu sahaja. Okay, so topik yang seterusnya kita akan lebih detailkan lagi macam mana nak kita tentukan mana nak buy, mana nak sell, kalau kata dalam pairing macam mana dan sebagainya. Okay, so semoga bermanfaat. Boleh share dengan kawan, boleh share dengan kawan-kawan yang lain, tak ada masalah. Ajak-ajak dia orang masuk classroom. Okay, kita boleh study sama-sama. Ada soalan sila tanya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.